Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami yang terdiri daripada Hilma, saya Nana Sihah dan Nur Fatihah akan membentangkan mengenai cabaran guru dan murid sekolah luar bandar dalam PDPR. Okey, kami adalah daripada home group teratai ya untuk subjek sekolah dan masyarakat. Pensyarah kita adalah Puan Wan Zalina binti Wandin. Terima kasih Puan. Okey, seterusnya. Okey, pengenalannya kita akan mulakan dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK 1988 adalah salah satu aspeknya adalah untuk pembentukan insan yang seimbang dalam semua aspek iaitu Kementerian Pendidikan masih memikirkan cara terbaik untuk mengukur dan menaksir murid pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Namun, guru sentiasa ditekan oleh pihak pentadbiran dalam memastikan pembentukan insan yang seimbang berjalan dengan lancar seiring dengan FPK. Okey, seterusnya saya akan paskan kepada sahabat saya, Hilma. Okey, saya akan membincangkan tentang pengenalan. Kita tahu baru-baru ini kita digemparkan dengan penyakit COVID-19 di serata dunia dan hal ini telah menyebabkan institusi pengajian sama ada di sekolah maupun di universiti berubah arah kepada pendidikan secara atas talian dan ataupun dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran dari rumah iaitu PDPR. Justru Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2015 iaitu daripada KPM telah memberi panduan agar setiap murid memperoleh pendidikan yang terbaik untuk mencapai potensi diri. Dan kemudian guru juga sangat penting sebagai pemudah cara bagi memastikan pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan tanpa ada sebarang halangan dari segi dengan strategi pengajaran yang berpusatkan murid dan bahan pembelajaran. Seterusnya, kita masuk kepada isu penting iaitu cabaran guru dalam melaksanakan PDPR. Yang mana yang pertama ialah cabaran guru dari segi teknologi. Guru ni sebenarnya dipanggil sebagai pendidik, fasilitator ataupun mengajar kepada murid. Dan kita sedia maklum, guru ni mempunyai kemahiran dari segi ilmu, pengetahuan. Tetapi guru ini, segelintir guru mempunyai kelemahan dari segi teknologi. Dan menurut Syafiq Zul dan Faizah 2017, beliau mengatakan pembelajaran secara atas talian ataupun maya ini kurang mendapat sambutan daripada para guru kerana kelemahan dari segi pengetahuan dan juga kemahiran yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan penggunaan ICT semasa PDPR. Guru ni perlulah mengambil inisiatif yang telah disediakan oleh KPM, yang mana KPM telah menyediakan portal D5 yang mana portal ini membantu sangat untuk memudahkan guru-guru melakukan PDPR, yang mana dalamnya mempunyai elemen-elemen Google Classroom, digital textbook, sediakan 5 modul di dalam D5 ini. Dan guru di situ wujudnya adanya latihan-latihan kepada guru cara untuk menggunakan teknologi dan teknologi yang digunakan semasa PDPR. Dan guru juga perlu membuat pendekatan dari segi gamifikasi iaitu game. Kerana kita tahu pelajar-pelajar sekarang lebih cenderung kepada permainan. Jadi untuk menarik perhatian murid-murid untuk menyertai kelas secara online, jadi guru perlulah mengambil inisiatif dengan mengadakan latihan-latihan melalui Quizlet, Kahoot ataupun Wall yang mana dapat menarik minat mereka untuk datang masuk ke kelas secara atas talian ni. Seterusnya. Okey, seterusnya saya berikan kepada Cikgu Fatihah untuk mengupas lebih lanjut tentang cabaran guru dari aspek tekanan pihak pentadbiran, ibu bapa dan juga masyarakat.
Okey, terima kasih Cikgu Zima. Okey, kita akan ke cabaran guru dalam aspek tekanan pihak pentadbiran, ibu bapa dan masyarakat. Antara cabaran yang dihadapi oleh warga pendidik dalam memastikan kelancaran sesi pembelajaran dan pembelajaran adalah pembatalan ujian penilaian sekolah rendah dan pentaksiran tingkatan 3 dibatalkan. Pentaksiran UPSR dan PT3 ni dibatalkan setelah guru-guru telah membuat persiapan yang rapi dalam menghadapi ujian tersebutlah. Yang kedua ialah kekurangan motivasi dari pihak ibu bapa dalam memberi bimbingan kepada murid-murid untuk meneruskan pembelajaran di dalam talian tersebut. Cabaran ketiga ialah kurangnya penjelasan dari pihak pentadbir. Kurangnya penjelasan yang jelas dalam cara penyampaian kepada pelajar. Sebagai contoh, mata pelajaran yang perlu penerangan yang lebih jelas dan melibatkan pengiraan untuk pelajar lebih mudah faham menjadi kesukaran kepada pihak pendidik dalam menyampaikan konten ataupun mata pelajaran tersebut. Sebagai contoh, mata pelajaran pendidikan Islam, sains, bidang komputer dan lain-lain. Selain itu, guru-guru mengalami tekanan dalam memastikan pelajar faham dan jelas akan satu topik yang diajar melalui kaedah cara atas talian ini. Namun, guru tersebut masih perlu membuat laporan yang baik kepada pihak pentadbir mengenai keberkesanan PDPR. Cabaran yang ketiga yang dihadapi adalah bagi cabaran murid, kita fokuskan kepada pelajar sekolah luar bandar. Antara cabaran yang dihadapi oleh murid ialah satu adalah peranti. Peranti merupakan cabaran kepada pelajar luar bandar apabila pelajar itu tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran menggunakan e-pembelajaran dan tidak mempunyai akses kepada peranti dan internet. Cabaran terbesar dalam pelaksanaan pembelajaran atas talian adalah ketiadaan peranti dan akses internet yang mendatangkan kesukaran bagi pelajar mahupun ibu bapa. Sebagai contoh, satu keluarga tu mungkin kebanyakan dari golongan B40. Jadi dalam golongan B40 tu ibu bapa ni lebih kepada memfokuskan kelangsungan hidup mereka. Jadi sebagai peranti ni hanya keperluan. Jadi satu keluarga mungkin ada satu atau dua, tapi bila bilangan anak-anak mungkin lebih pada dua, ia menjadi cabaran untuk dalam menghadiri atau mendudukilah PDPR tersebut. Selain itu, cabaran yang dihadapi adalah apabila setiap PDPR yang dilakukan, dia memerlukan data internet yang mencukupi. Jadi mereka perlu membelanjakan wang untuk membeli internet atau data dalam mengakses kerja sekolah dalam talian. Kita dapat lihat apabila banyak guru menggunakan pendekatan seperti membagi link YouTube untuk sesi pembelajaran. Dalam pelajar tersebut perlu ada internet yang mencukupi dalam untuk mendapat ilmu yang guru tersebut cuba sampaikan. Okay, saya akan pass kepada Cikgu Nasihah untuk cabaran seterusnya. Okey, terima kasih Cikgu Fatihah. Okey, seterusnya saya akan bincangkan tentang cabaran murid berkenaan PDPR ni, antaranya adalah suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan suasana pembelajaran tidak kondusif ini adalah merujuk kepada persekitaran yang bising, iaitu bercampur dengan adik-beradik yang ramai, juga tidak disediakan tempat khas untuk belajar,
kawasan kejiranan yang bising dan mengganggu fokus, keluarga yang bermasalah di mana ibu bapa sering bergaduh. Okey, kita sedia maklum ya bahawa sewaktu pelaksanaan PDPR ni, kebanyakan pelajar ni dia berada di rumah ya, di bawah pengawasan ibu bapa sepenuhnya. Namun disebabkan oleh faktor-faktor yang telah saya senaraikan ni, ia memberi tekanan ya kepada para pelajar kita untuk mengikuti PDPR. Okey. Okay, kita tengok pada slide seterusnya untuk membuktikan apa yang dikatakan mengenai suasana pembelajaran tidak kondusif ini ya. Okey, Mahat dalam kajiannya mengatakan halangan yang boleh mempengaruhi keinginan pelajar untuk belajar sepanjang tempoh PDPR boleh mempengaruhi pelajar tersebut dari aspek psikologi seperti emosi, tekanan dan sikap. Okey, ini halangan yang dimaksudkan tu adalah seperti yang disebutkan tadilah, suasana pembelajaran yang tidak kondusif tu, keadaan dalam rumah yang bising, adik-beradik yang ramai, persekitaran kejiranan yang bising, bebanan tugas sebagai anggota keluarga ya. Okey, seterusnya MUDA juga telah melakukan kajiannya terhadap pelajar mahasiswa USTIM, Universiti Sains Islam Malaysia tahun 1. Dia buat kajian berkaitan keberkesanan PDPR dan apakah tindak balas dan reaksi mereka terhadap PDPR ni. Okey, dalam kajiannya dia menjelaskan ketika berada di rumah, para pelajar dibebankan dengan tugas atau peranan sebagai anak dan adik-beradik sebagai kepada ahli keluarga yang lain. Ini dinyatakan oleh mahasiswa USIM itu sendiri. Okey, ini antara responden yang memberi maklum balas lah mengenai PDPR. Selain itu, sesetengah pelajar juga perlu membantu ibu bapa dengan tugasan rumah di samping perlu menguruskan adik-adik menyiapkan kerja sekolah. Maknanya pelajar ni terbeban dengan kerja-kerja lain di rumah selain untuk belajar, menyebabkan mereka hilang fokus. Okey, keadaan ini memberi tekanan dan menyebabkan pelajar hilang fokus dan motivasi untuk belajar. Okey, para pelajar mengalami tekanan disebabkan keluarga yang bermasalah. Ya, ini adalah situasi yang sebenar di mana terdapat ibu bapa yang sering bergaduh di hadapan anak-anak, sedangkan anak-anak itu terpaksa menghadapi suasana itu setiap hari di samping perlu fokus dalam pembelajaran di atas talian ini. Okey, para pelajar mengalami tekanan tadilah. Okey, aspek tarikan. Dalam kajian MUDA terhadap pelajar USIM ni juga, dia menyatakan ada juga pelajar yang memberi maklum balas selain tekanan, aspek tarikan juga timbul sewaktu belajar di rumah seperti hiburan daripada televisyen dan katil yang empuk serta selesa menarik mereka untuk santai-santai dan akhirnya terlalai. Okey, di sebalik tekanan, kelalaian disebabkan oleh faktor-faktor yang menarik, yang selesa di rumah tu turut mengganggu fokus para pelajar kita lah untuk mengikuti sesi PDPR bersama guru. Okey, sebenarnya seperti yang kita sedia maklum, sewaktu tempoh PDPR ni anak-anak kita bukan di bawah pengawasan bukan di bawah pengawasan guru lagi ya. Kerana ini adalah memerlukan kerjasama daripada pihak ibu bapa kerana 100% anak-anak berada bersama ibu bapa. Okey. Jadi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PDPR, ilmu dapat disampaikan dengan berkesan, ibu bapa turut perlu memainkan peranan dengan memberi motivasi, menyediakan tempat pembelajaran yang kondusif kepada mereka, memberi sokongan emosi, sokongan dari segi kemudahan itu menurut kajian juga mengatakan mengapa terjadinya situasi seperti ini, mengapa ibu bapa seperti tidak endah akan keperluan ini adalah disebabkan besar kerana penting ini telah memberi tekanan juga pada ibu bapa kerana pembelanjaan semakin meningkat dan mereka perlu memikirkan lebih itu untuk makan minum dan sebagainya. Mereka perlu lebih fokus pada bekerja, tak sempat nak fikir tentang keperluan pendidikan anak-anak. Ini sesuatu yang sangat
merunsingkan kita lah sebenarnya. Itulah cabaran pada pelajar sewaktu melaksanakan PDPR di rumah. Okey, slide seterusnya kita akan lihat rujukan yang kita telah gunakan untuk membuat kajian ini. Okey, ini antara rujukan-rujukan yang telah kami gunakan. Seterusnya. Okey, ada rujukan lagi. Ada lagi. Terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami, grup teratai.